Analisa Anggaran Perbelanjaan Mengurus Ekonomi tahun 2022. Sektor ekonomi diperuntukkan anggaran perbelanjaan mengurus sebanyak RM18.8 bilion dengan agihan kepada 9 subsektor. Sektor yang tertinggi menerima adalah sektor pengangkutan sebanyak RM6.53 bilion bagi perbelanjaan operasi melibatkan darat, laut dan udara. Manakala sektor kedua tinggi menerima adalah sektor perdagangan dan perindustrian sebanyak RM3.96 bilion. Ini bagi memastikan jabatan atau agensi kerajaan yang terlibat menjadi pendokong dan pemangkin dalam membantu mempergiatkan aktiviti ekonomi negara. Untuk bajet tahun 2022 yang bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera, mendokong 3 paksi utama iaitu memperkukuh pemulihan, membina daya tahan dan memacu pembaharuan dalam soal memelihara rakyat dan perniagaan. Sebanyak 8 pakej bantuan dan ransangan ekonomi telah disediakan kerajaan dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM530 bilion. Pertumbuhan ekonomi kita dijangka berkembang antara 3 hingga 4% bagi tahun ini. Strategi pertama di bawah fokus ini ialah memulih kehidupan dan mata pencarian. Kerajaan telah memperkenalkan bantuan ke Malaysia dengan beberapa pembaharuan. Paras garis kemiskinan makanan 2019 iaitu RM1,169 berbanding PGK 2018 iaitu RM980 sebelum ini. Kerajaan telah menyediakan sebanyak RM25 juta kepada Yayasan Keluarga Malaysia bagi memimpin usaha melindungi kebajikan, pendidikan dan masa hadapan anak-anak yatim yang kematian ibu bapa akibat COVID-19. Bantuan tambahan sebanyak RM500 juga kepada ibu atau bapa tunggal yang mempunyai anak tanggungan dan berpendapatan bulanan sehingga RM5,000. Manakala bantuan tambahan sebanyak RM300 diberikan lagi kepada warga emas. 1.2 Perbincangan isu dan strategi. Fokus ekonomi Malaysia ialah ekonomi sejahtera dan mampan. Kerajaan komited untuk memperkukuh agenda pembangunannya supaya pertumbuhan kekal mampan dan inklusif. Di samping itu, bajet 2022 akan terus menyokong pelaksanaan RMK12 yang memberi keutamaan kepada 3 tema iaitu penjanaan semula ekonomi, kesejahteraan dan keterangkuman dan kemampanan. Untuk hala tuju keluarga Malaysia yang sejahtera, di bawah fokus ini, tumpuan akan diberikan kepada agenda kemampanan, merapatkan jurang ekonomi, penyatuan fiskal dan kemampanan hasil serta menyokong penyampaian perkhidmatan awam. Baik, strategi yang pertama, agenda kelestarian. Strategi pertama di bawah fokus ekonomi ialah memperkukuh agenda kelestarian negara. Kerajaan komited untuk memenuhi matlamat pembangunan mampan atau SDG bermaksud Sustainable Development Goal, dan penggubalan belanjawan tahunan telah mula diselaraskan dengan 17 SDG. Selain itu, belanjawan kali ini dan tahun-tahun berikutnya juga akan diselaraskan dengan green budgeting untuk bergerak ke arah pelaksanaan projek dan program pembangunan yang mesra alam. Antara inisiatif dalam bajet 2022 ialah amalan rendah karbon, alam sekitar dan biodiversiti, pemerkasaan komuniti dan Saya ingin membentangkan bahagian strategi 2, strategi 3 dan strategi 4. Untuk strategi 2, ia adalah untuk merapatkan jurang ekonomi. Ia fokus kepada pertama, projek pembangunan untuk pemulihan. Yang kedua, pembangunan antara wilayah. Dan yang ketiga, projek ketersambungan digital. Untuk strategi 3 pula, ia merapatkan jurang ekonomi dan ia fokus kepada Akta Tanggungjawab Fizikal dalam kurungan FRA. Yang kedua, kepada langkah-langkah kemampuan hasil. Untuk strategi 4 pula, ia mendokong penyampaian perkhidmatan awam. Seperti yang pertama, pembaharuan penyampaian perkhidmatan. Kedua, kebajikan penjawat awam. Saya ingin mengkongsikan tentang aliran penyiasatan. Pertamanya, Ketua Audit Negara. Ketua Audit Negara Malaysia merupakan Ketua Jabatan Audit Negara Malaysia.
Beliau bertanggungjawab melaksanakan pengauditan terhadap urusan kewangan kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan Malaysia. Peranan ini penting bagi meningkatkan kebertanggungjawapan pengurusan awam. Ketua Audit Negara mengemukakan sebuah laporan tahunan yang memerinci pengurusan wang setiap kewangan. Seterusnya adalah Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Awam PAC. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Awam PAC merupakan sebahagian daripada struktur kebertanggungjawapan yang dibuat dalam sistem Parlimen Malaysia. Ia berinteraksi dan berkomunikasi dengan pelbagai badan bebas dan agensi dalam menjalankan tugas. Ketiga ialah Suruhanjaya Pencegah Rasuah (SPRM). SPRM ialah salah sebuah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Sungguh pun dia terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri, tetapi itu hanyalah sekadar melibatkan urusan kewangan dan kaki tangan sahaja. Sebaik sahaja maklumat awal dikumpulkan, urus setia analisis maklumat akan memutuskan sama ada maklumat yang diperoleh itu ada unsur rasuah ataupun sebaliknya. Sekiranya ada unsur rasuah, ia akan dibawa ke perhatian Jawatan Kuasa Menilai Maklumat (JN). Sekiranya tidak ada unsur rasuah, maklumat tersebut akan disalurkan kepada mana-mana agensi kerajaan yang relevan untuk diambil tindakan oleh pihak mereka. Pada masa yang sama, maklumat itu juga difailkan di pihak SPRM, di mana memperoleh maklumat terbaru kemudian kelak tindakan susulan pasti akan diambil oleh SPRM. Terima kasih. 2.2 Aliran penyiasatan terhadap kes pengurusan COVID-19. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) membuka 25 kertas siasatan berhubung pengurusan wabak COVID-19. SPRM kini menyiasat dakwaan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa dalam perolehan berkaitan COVID-19 dan pembahagian pakej bantuan dan rangsangan semasa wabak. SPRM juga menyiasat dakwaan penipuan berkaitan pembekalan peralatan perlindungan perubatan dan rasuah pegawai pangkuasa yang menyela Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Setiausaha Agung DAP Lok Siufok menggesa Azam supaya lebih telus mengenai siasatannya terhadap amalan rasuah semasa wabak dan menyalurkan kepada orang ramai lebih banyak maklumat seperti kementerian dan jabatan mana yang terlibat. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara turut meminta Ketua Audit Negara untuk menjalankan audit khas ke atas perolehan dan perbelanjaan kerajaan untuk perkhidmatan perubatan semasa wabak COVID-19. Apabila ditanya mengenai isu itu, bekas Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba berkata beliau akan bekerjasama dengan SPRM berhubung siasatan tersebut, sambil mengakui menerima aduan mengenai perkara itu yang berlaku di peringkat pentadbiran. Dalam dakwaan mendapati banyak proses perolehan semasa wabak dilakukan tanpa melalui prosedur biasa dan wujud juga kekeliruan. Pada 24 Mei lalu, media laporkan siasatan yang sedang dilakukan SPRM termasuk aktiviti rasuah dalam perolehan perkhidmatan perubatan, penyalahan guna kuasa, mengalihkan bantuan dan pakej rangsangan serta penipuan berkaitan peralatan perubatan. Penipuan berkaitan perubatan merangkumi pelitup muka, sarung tangan dan lain-lain yang didapati palsu atau berkualiti rendah. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Awam PAC gesa audit kas perbelanjaan kerajaan semasa wabak COVID-19. Pengerusi PAC Wong Kah Woh dalam kenyataan berkata perkara itu telah dimaklumkan secara rasmi kepada Ketua Audit Negara. Parlimen meminta Jabatan Audit Negara menjalankan pengauditan kas dengan segera terhadap perolehan dan perbelanjaan kerajaan untuk perkhidmatan perubatan ketika negara berhadapan dengan wabak COVID-19. Sebagai sebuah jawatankuasa pilihan Dewan Rakyat yang mempunyai mandat untuk memeriksa perbelanjaan kerajaan supaya ia mematuhi undang-undang, peraturan kewangan kerajaan yang berkuat kuasa, syarat kontrak dan pembayaran dilaksanakan dengan teratur. PAC tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba menguat keuntungan demi kepentingan peribadi. Proses pengauditan kas ini harus disegerakan dengan dapatan dan hasil dibentangkan kepada PAC supaya jawatankuasa ini dapat mengenal pasti wujud unsur penyelewengan, pemborosan dan penyalahgunaan kuasa dalam perolehan perkhidmatan perubatan ini. Proses pengauditan kas berkenaan, PAC akan memanggil Kementerian Kewangan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) serta kementerian dan agensi terbabit bagi memberikan taklimat dan penjelasan kepada jawatankuasa itu berhubung
perkara tersebut. Bagi tujuan berkenaan, PAC akan menggunakan punca kuasa di bawah Peraturan Mesyuarat 77-1-D dan Peraturan Mesyuarat 77-5 Peraturan Majlis Bersyuarat Dewan Rakyat serta Seksyen 3 Perkara 11-B Perkililing Am Nombor 2 1982. Peraturan Mesyuarat 77-1-D menyatakan hendaklah ada sebuah jawatankuasa yang akan dinamakan jawatankuasa kira-kira wang negara dilantik pada awal tiap parlimen kerana memeriksa apa-apa perkara lain yang difikirkan oleh jawatankuasa itu patut diperiksa atau apa-apa perkara yang diserahkan oleh majlis kepada jawatankuasa itu. Peraturan Mesyuarat 77-5 menyatakan jawatankuasa ini berkuasa memanggil orang hadir di hadapannya atau meminta dikeluarkan surat-surat dan rekod-rekod dan mengeluarkan penyata kepada majlis dari satu masa ke satu masa. PAC meminta Jabatan Audit Negara menjalankan audit kas itu susulan kenyataan Ketua Pesuruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki pada Selasa 24 Mei 2022 mengenai siasatan yang sedang dijalankan SPRM terhadap perolehan, perkhidmatan, pelibatan, penyalahgunaan kuasa dalam mengalihkan bantuan serta pakej rangsangan yang diberikan oleh kerajaan. 3.0 Cadangan penambahbaikan. Pada tahun 2018, Jabatan Audit Negara telah menjalankan pengauditan pengurusan kewangan Index Accountability di 18 jabatan agensi negeri untuk menilai sama ada pengurusan kewangan telah mematuhi undang-undang dan peraturan kewangan yang berkaitan. Secara keseluruhannya, prestasi pengurusan kewangan bagi tahun 2018 menunjukkan 10 jabatan agensi mencapai tahap cemerlang, 5 jabatan agensi mencapai tahap baik dan 3 jabatan agensi mencapai tahap memuaskan. Jabatan agensi negeri boleh mempertingkatkan pengurusan kewangan ke tahap yang lebih baik jika usaha berterusan diambil bagi tujuan penambahbaikan. Sehubungan itu, jabatan agensi negeri hendaklah mengambil tindakan sewajarnya seperti memastikan pengetahuan dan kemahiran pegawai yang terlibat dalam pengurusan kewangan dipertingkatkan dengan memberi latihan berkaitan pengurusan kewangan secara berterusan. Penilaian ke atas kemahiran dan keupayaan pegawai berkenaan hendaklah dilakukan dari masa ke semasa. Selain itu juga, pemeriksaan secara menyeluruh perlu dijalankan untuk menentukan sama ada kelemahan yang dibangkitkan oleh Jabatan Audit Negara, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Awam dan Suruhanjaya Pencegah Rasuah juga berlaku di bahagian lain, memandangkan pengauditan yang dijalankan oleh Jabatan Audit Negara adalah berdasarkan sampel dan skop yang terhad serta memastikan isu yang dibangkitkan diambil tindakan pembetulan dan pencegahan. 4.0 Penutup. Secara keseluruhan, penyiasatan pengauditan yang dijalankan telah menunjukkan beberapa penambahbaikan dalam pelaksanaan program dan aktiviti agensi negeri seperti berkurangnya kes-kes ketidakpatuhan terhadap prosedur kerajaan dan penetapan asas-asas yang jelas dalam pelaksanaan projek atau program. Namun begitu, kegagalan mengambil tindakan awal terhadap masalah yang berlaku sepanjang pelaksanaan projek program telah menjejaskan pencapaian matlamat projek program pada akhirnya. Selain itu, aspek pemantauan dan penilaian masih perlu dipertingkatkan dan dilakukan secara berterusan terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kaki tangan bawahan, kontraktor dan vendor. Agensi negeri yang terlibat bukan sahaja perlu mengambil tindakan selepas mendapat teguran daripada pihak audit, malah perlu bertindak dengan cepat sebaik sahaja masalah atau kelemahan itu dikenal pasti. Pegawai pengawal yang terlibat juga perlu mengatur supaya pemeriksaan secara menyeluruh dijalankan untuk menentukan sama ada kelemahan yang sama juga berlaku dalam projek program lain yang tidak diaudit dan seterusnya.